Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hassan Asyafiq bin Zainuddin, dan pada hari ini saya akan menceritakan seberingkas mengenai intipati ayat 1 hingga ayat 3 surah An-Nur. Ini saya memfokuskan kepada dua perkara di sini, iaitu yang pertama mengenai hukuman zina. Yang diceritakan pada ayat kedua itu mengenai hukuman 100 sebatan itu adalah untuk mereka yang perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina itu adalah mereka yang bujang. Bujang iaitu tidak berkahwin, mereka baligh, merdeka dan melakukan itu secara sukarela, bukanlah dipaksa. Yang kedua pula, saya nak highlightkan di sini bahawasanya mengenai untuk ayat ketiga pula, ini merupakan berita daripada Allah SWT bahawasanya lelaki yang berzina tidaklah berpasangan kecuali dengan wanita penzina ataupun wanita musyrik. An-Nasa'i meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, ia berkata, tersebutlah kisah seorang wanita bernama Ummul Ma'zul, iaitu seorang pelacur. Kemudian salah seorang sahabat Nabi ingin menikahinya. Lalu Allah menurunkan ayat ini, maka Rasulullah SAW pun bersabda kepadanya, Wahai musyrik, laki-laki yang berzina tidak mengahwini melainkan wanita yang berzina atau wanita musyrik, dan janganlah kamu mengahwini dia. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i dan Tirmizi. Riwayat ini menjelaskan bahawasanya haram lelaki mukmin menikahi wanita yang berzina sebelum dia bertaubat. Dan demikian juga wanita mukmin haram menikahi lelaki yang berzina untuk mencegah perilaku menyimpang. Inilah Islam sangat keras menetapkan hukuman atas zina. Jadi untuk perkara zina ini, Islam betul-betul memandang berat akan zina ini kerana ia melibatkan permasalahan yang sangat-sangat teruk, dan pembincangan ini adalah sangat-sangat mendalam dari sudut hukum fiqahnya. Dan dari sini kita dapat tahu, kita boleh ambil pengajaran bahawasanya kita sebagai umat Islam haruslah kita ni hindari daripada perbuatan-perbuatan yang berjerumus pada zina. Kita mestilah menjaga pandangan, menjaga tingkah laku kita, dan menjaga pergaulan kita dengan antara lelaki dan perempuan. InsyaAllah jika kita menjaga pergaulan kita, tidaklah berlakunya penzinaan. Dan juga berdoalah kepada Allah SWT agar sentiasa diberikan iman dan sentiasa dijaga diri kita ini daripada melakukan perkara-perkara yang Allah tidak suruh. Islam juga telah memberikan beberapa panduan kepada mereka yang tidak mampu berkahwin, iaitu berpuasa. InsyaAllah puasa itu dapat menghindari daripada melakukan perkara-perkara yang tidak diingini. Dan juga pesan saya, jagalah sembahyang. Kerana sembahyang ini dapat mengelakkan diri kita daripada melakukan segala larangan Allah. Itu saja. Terima kasih. Okey, jadi saya akan menghuraikan tafsiran secara ringkas mengenai ayat 4 hingga ayat 10 di dalam surah An-Nur. Dalam surah An-Nur ni, dalam ayat 4 hingga 10 ni saya bagikan kepada dua tafsiran secara ringkas. Yang pertamanya ialah menuduh perempuan baik ni berzina. Dan yang kedua, situasi yang kedua, menuduh si isteri berzina. Jadi dalam dua tafsiran ni, dua situasi ni, ada syarat dan ada juga hukuman-hukuman yang akan dikenakan sekiranya tidak memenuhi syarat-syarat ataupun kehendak yang diperlukan. Yang pertama, situasi yang pertama iaitu menuduh perempuan baik berzina. Penuduh perlu mengemukakan 4 orang saksi atas tuduhan tersebut. Sekiranya penuduh tu gagal mengemukakan 4 orang saksi dan dia juga berdusta, maka 80 kali sebatan hukuman terhadap penuduh tersebut, ke atas penuduh tersebut. Dan situasi yang kedua iaitu si suami menuduh si isteri berzina. Ini juga perlu mendatangkan 4 orang saksi. Tapi dalam situasi ini mungkin sukar untuk mendatangkan 4 orang saksi. Jadi si suami ini perlu mengangkat sumpah atas nama Allah
sebanyak 4 kali memadai dengan 4 orang saksi tersebut. Dan sumpah yang kelima, laknat Allah akan menimpa si suami ataupun penuduh tersebut sekiranya dia berdusta. Dan si isteri pula boleh menghalang daripada tuduhan ini, boleh menghalang tuduhan si suami ini dengan bersumpah 4 kali. Dan sumpah yang kelima juga, murka Allah akan menimpa si isteri ini sekiranya tuduhan si suami itu benar. Jadi inilah tafsiran secara ringkas daripada ayat 4 hingga ayat 10 berkenaan dengan tuduhan berzina. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Abdul Fattah, bernombor metrik D2019091370. Kumpulan kami telah memilih tugasan daripada surah An-Nur bermula ayat yang pertama hingga ayat yang ke-26. Saya di sini ingin menjelaskan secara ringkas intipati ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-26, di mana ayat ini diturunkan kerana Allah Subhanahu wa taala ingin memberi pembebasan khas kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha di atas tuduhan melakukan hubungan zina bersama sahabat yang bernama Safwan bin Al-Mu'attil As-Sulami radhiyallahu anhu. Peristiwa ini juga dikenali dengan peristiwa Al-Ifki, di mana Sayyidah Aisyah pada ketika itu dalam perjalanan pulang bersama tentera para muslimin daripada medan pertempuran, ingin pulang ke kampung halaman. Maka bila mana dalam perjalanan pulang tersebut, Sayyidah Aisyah ketinggalan daripada rombongan tentera yang ditugaskan untuk mengiringi Sayyidah Aisyah. Jadi bila mana Sayyidah Aisyah ketinggalan, maka dijumpai oleh sahabat yang bernama Safwan bin Al-Mu'attil tersebut. Maka Sayyidah Aisyah pulang bersama Safwan bin Al-Mu'attil dengan keadaan Sayyidah Aisyah menaiki unta dan sahabat yang bernama Safwan bin Al-Mu'attil menarik unta tersebut. Pada keadaan begitu, kaum munafik mengambil kesempatan di atas kejadian tersebut dengan membuat pertuduhan dan fitnah ke atas Sayyidah Aisyah dengan mengatakan bahawa Sayyidah Aisyah telah melakukan zina bersama sahabat yang bernama Safwan bin Al-Mu'attil semasa dalam perjalanan pulang. Hal tersebut menjadikan keadaan suasana ketika itu semakin getir, bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bermusyawarah bersama para sahabat untuk membincangkan tentang hal tersebut. Maka bila mana keadaan begitu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat daripada surah An-Nur ayat yang ke-11 untuk memberi pembebasan kepada Siti Aisyah daripada perkara tertutup itu. Maka selepas Allah Subhanahu wa taala memberi pembebasan tersebut, maka terbitlah kebenaran, maka terbenamlah tuduhan ataupun kepalsuan. Jadi pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa tersebut adalah bila mana kita menerima sesuatu berita ataupun pertuduhan ke atas orang lain, maka lebih baik kita soal selidik dahulu akan kesahihan berita tersebut untuk kita membuat hukuman ke atas orang yang dituduh itu, sama ada benar ataupun salah. Jadi kita juga dilarang untuk bertindak secara melulu ke atas sebarang pertuduhan yang dilakukan ke atas orang lain. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.